Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan yang diberikan kepada kami dalam subjek pedagogi mengenai tajuk kemahiran penyoalan iaitu salah satu daripada komponen kemahiran mengajar. Okey. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri iaitu Abdul Samad bin Mohdar dan yang kedua Ustazah Nur Fadlin Azimah binti Muhammad Yusof dan yang ketiga adalah Ustazah Nur Syahirah binti Nurdin. Kami daripada kumpulan PDPP PAI 1 akan membentangkan mengenai penyoalan. Baik, saya akan menerangkan satu persatu mengenai kemahiran penyoalan. Baik, yang pertama saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Kemahiran menyoal adalah salah satu kemahiran yang sering digunakan oleh guru untuk mengetahui tentang penguasaan pelajar dalam subjek yang dipelajari. Selain itu, kemahiran menyoal juga digunakan oleh guru untuk melihat sejauh mana keberkesanan proses pengajaran yang dikendalikan. Kemahiran menyoal di sini bermaksud kita bertanyakan sesuatu kepada pelajar. Guru yang bertanya kepada pelajar. Guru bertanya mengenai topik yang baru dia pelajari. Topik yang baru dipelajari sebentar tadi. Guru bertanyakan soalan kepada mereka. Itu bermaksud teknik ataupun kemahiran menyoal. Baik, kemahiran menyoal terdapat 3 prinsip teknik, iaitu teknik yang boleh kita katakan je sebagai satu cara ataupun kaedah macam mana kita nak buat pertanyaan kepada murid. Soalan-soalan yang dikemukakan perlulah berpotensi untuk membantu pelajar untuk mencapai keupayaan kognitif secara optimum. Soalan itu membantu pelajar untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dia. Okey, dari segi pembentukan soalan, kita perlu merancang jenis-jenis soalan mestilah berkaitan dengan pelajaran untuk dikemukakan secara lisan. Secara lisan bermaksud kita bertanya secara terus. Secara mulut ke mulut. Kita tanya soalan itu mestilah berkaitan dengan apa yang dia pelajari. Jangan keluar daripada topik pembelajaran. Okey, yang seterusnya kemuka soalan. Bermaksud selepas mengemukakan soalan, bagi masa pada murid untuk berfikir. Kemudian barulah sebut nama. Okey, kita dah selesai mengajar sesuatu topik. Kita memberi masa kepada murid untuk dia memahami apa yang telah dia pelajari tadi. Kemudian barulah kita menyoal murid-murid. Okey, yang seterusnya penerimaan jawapan. Memberi pujian sama ada betul atau salah sebagai galakan positif. Apabila kita menyoal pelajar ataupun kita menyoal murid, maka dengan itu murid akan bertindak balas dengan memberikan jawapan. Ada kala jawapan yang diberikan betul dan ada kala jawapan yang diberikan salah. Namun demikian, sebagai galakan kita perlu memberi galakan ataupun pujian kepada murid. Supaya apa? Supaya dapat memberikan dia motivasi yang lebih untuk pada masa yang akan datang. Okey, dari segi tujuan dan juga teknik penyoalan, iaitu cara macam mana kita nak menyoal. Dan ada tujuan dia. Kenapa kita nak bertanya dengan dia? Okay, membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir serta membantu pelajar memahami konsep-konsep pembelajaran di dalam kelas. Kita nak tingkatkan ilmu pengetahuan dia. Itu tujuan utama, tujuan yang paling utama sekali. Nak tingkatkan ilmu pengetahuan yang dia ada. Okay, yang seterusnya membantu guru memahami tahap pencapaian pelajar di dalam pelajaran. Bila kita tanya soalan dengan dia, maka dengan itu kita tahu tahap upaya dia macam mana. Kalau dia tidak berjaya menjawab soalan, mungkin ada perkara yang dia tidak faham dalam pembelajaran yang telah dia pelajari. Okay. Itu tujuan dia. Yang seterusnya, guru dapat menilai pengajaran mereka di dalam kelas. Kita dapat nilailah dia ni seorang yang cemerlang ataupun sederhana ataupun berada di tahap yang lemah dengan teknik penyoalan yang telah kita lakukan.
Seterusnya menggalakkan murid untuk berdikari dan tidak mengharapkan bantuan guru semata-mata. Kita saya membina seorang murid supaya dia dapat berfikiran dengan lebih kreatif. Dengan itu, murid tidak perlu lagi bantuan kepada guru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya membantu pelajar untuk menggunakan dan menghubungkaitkan pengetahuan yang sedia ada dimiliki oleh mereka dalam menyelesaikan masalah. Pelajar ni dia akan dapat hubungkaitkan pengetahuan yang mereka ada dengan benda lain. Sebab apa? Sebab dengan teknik penyoalan tu guru telah membantu seorang kreatif dan juga kritis. Jadi dia dapat kaitkan sesuatu perkara walaupun perkara yang dia kaitkan itu bukan apa yang telah dia pelajari. Dia dapat buat perkaitan. Okey. Seterusnya mencabar pemikiran pelajar atau menimbulkan perasaan ingin tahu dan minat pelajar pada awal pengajaran. Jadi murid akan jadi berminat untuk belajar dengan lebih mendalam berdasarkan kepada teknik penyoalan. Dia nak tahu apakah perkaranya selanjutnya. Itu dia. Yang seterusnya membolehkan guru mencukil pemikiran pelajar bagi mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Kita dapat cukil pelajar untuk memberikan jawapan yang lebih tepat. Mulanya murid tidak dapat mengeluarkan jawapan-jawapan yang tepat, tapi disebabkan teknik penyoalan kita membuatkan pelajar itu dapat berfikir dengan lebih lain, lebih dalam lagi. Dia fikir lebih dalam dan akhirnya akan menemui jawapan yang lebih tepat. Seterusnya membantu para guru menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan lebih baik kepada para pelajar. Dia juga memberi kebaikan pada seorang guru, menjadikan dia punya pengajaran itu menjadi lebih baik. Murid-murid pun akan jadi lebih mudah untuk faham dan sebagainya. Kemudian mendorong murid sebagai cabaran untuk aktif dan bersaing dengan rakan-rakan. Jadi akan ada, bila teknik penyoalan dilakukan, maka akan berlaku satu tindak balas dalam kelas, maka sesebuah kelas itu akan menjadi lebih aktif. Dan rakan-rakan yang lain juga akan menjadi aktif juga. Daripada yang tak boleh bercakap akan jadi boleh bercakap disebabkan oleh persekitaran mereka yang aktif. Yang seterusnya adalah pengajaran mikro teknik penyoalan. Pengajaran mikro. Secara ringkasnya, pengajaran mikro adalah satu demonstration secara realiti yang dibuat untuk ditunjukkan kepada guru-guru pelatih. Guru-guru pelatih akan melihat pengajaran mikro, iaitu macam mana cara sesuatu kemahiran itu ditunjukkan dan juga digunakan dalam sesi pembelajaran. Pengajaran mikro ini adalah satu demonstration. Contoh yang ingin ditunjukkan kepada guru pelatih macam mana cara nak mengajar. Itu yang dimaksudkan dengan pengajaran mikro. Pengajaran mikro terdapat beberapa ciri penyoalan, iaitu 4 ciri. Yang pertama kekerapan, kedua taburan yang sama, yang ketiga adalah penggerak dan yang keempat adalah masa menunggu. Kekerapan bermaksud guru perlu tanya soalan kerap kali. Kena kerap kali tanya soalan. Supaya apa? Supaya dapat melibatkan respon daripada ramai murid. Contohnya, kalau soalan kita banyak, jadi ramai murid jawab. Yang seterusnya taburan yang sama. Kita tidak boleh menumpukan soalan itu hanya kepada seseorang murid sahaja. Dia kena melibatkan semua murid supaya semua ada peluang untuk menjawab. Seterusnya penggerak. Mungkin ada setengah-setengah murid itu dia jawab soalan itu salah. Tapi soalan yang salah itu menjurus kepada petunjuk, memberi petunjuk kepada murid lain untuk memberikan jawapan yang betul. Yang seterusnya masa menunggu. Guru perlu menunggu sedikit masa supaya apa? Supaya murid dapat berfikir bagaimana ataupun apakah jawapan dia. Memberi peluang kepada murid untuk berfikir. Yang seterusnya penyoalan bermaksud sesuatu aras-aras soalan berada di tahap yang mana. Mungkin ada setengah soalan berada di tahap yang tinggi, dan ada setengah soalan berada di tahap yang rendah. Contoh,
Peringkat penyoalan adalah pengetahuan, iaitu soalan-soalan yang berkaitan dengan fakta yang jelas ada dekat dalam buku. Murid perlu mengingat apakah jawapan dia. Seterusnya adalah kefahaman tentang pemahaman murid terhadap sesuatu, pembelajaran apa yang dia faham terhadap sesuatu pembelajaran, dan dia bawa jawapan itu kepada apa yang ditanya berdasarkan kepada kefahaman dia. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan, iaitu bagaimana mengaplikasikan jawapan dia berdasarkan pengetahuan yang dia sedia ada. Aplikasikan pengetahuan yang dia ada untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, yang seterusnya adalah penganalisisan. Bermaksud murid akan soalan yang berkaitan dengan murid kena analisis apakah hubung kait antara perkara ini dan juga perkara yang lain. Dia cerita tentang perkaitan. Jadi soalan ini membuatkan murid kena berfikir apakah perkaitan dia. Okey, yang seterusnya adalah sintesis. Murid kena mencari jawapan yang berkaitan dengan rumusan, hasil daripada dapatan sesuatu perkara. Itu bermaksud sintesis. Okey, yang seterusnya adalah penilaian. Murid soalan yang mempunyai aras penilaian, murid terpaksa buat keputusan ataupun berikan pendapat dia mengenai sesuatu perkara. Okey, cerita tentang pendapat. Okey, itu adalah soalan yang berkaitan dengan aras penilaian. Okey, yang terakhir adalah berkaitan dengan rumusan. Rumusan yang terakhir adalah kemahiran menyoal membantu guru mengetahui sejauh mana pelajar dapat memahami sesuatu konsep atau kemahiran pembelajaran. Kemahiran menyoal juga dapat menggalakkan pelajar-pelajar mencari jawapan, menguji kefahaman dan merangsang pemikiran mereka. Kemahiran menyoal juga akan melibatkan pelajar yang tidak mengambil bahagian dalam sesuatu perbincangan dan membantu guru mendapat maklum balas daripada pelajar secara terus. Okey. Secara rumusannya, kemahiran menyoal ini adalah sangat penting bagi meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran para pelajar, dan teknik kemahiran penyoalan ini dilakukan secara terus ataupun secara langsung kepada murid-murid. Sekian, itu saja pembentangan kami untuk topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Seperti yang telah dijanjikan, hari ini bukan contoh-contoh kemahiran menyoal. Baik, situasi dia. Dalam subjek sejarah. Okey, baik anak-anak murid semua. Berdasarkan apa yang telah kita belajar tadi, saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada kamu semua. Okey, kalau saya nak tanya soalan, boleh tak kamu semua jawab? Boleh ke semua? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Soalan pertama yang saya nak tanya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Siapa boleh jawab? Saya. Okey, Nur Syahira. Okey, cuba jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Sejarah tu maksud dia peristiwa yang telah lama berlalu terjadi. Betul, cikgu? Okey, betul. Tahniah Nur Syahira. Bagus. Jawapan awak memang tepat. Memang sama dengan buku ya. Saya tengok pun memang sebiji sama dengan buku. Okey, bagus. Tahniah. Okey, soalan yang kedua. Okey, boleh duduk Syahira. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan dua bersejarah. Okey, saya nak orang lain jawab selain Nur Syahira. Ada siapa-siapa nak jawab? Saya, cikgu. Saya. Okey, Nur Fadlin. Saya. Okey, cuba jawab. Okey, rasa saya, cikgu, batu surat dengan fosil. Betul tak, cikgu? Okey, betul. Tahniah. Pandai awak. Okey.
Seterusnya. Boleh saya duduk? Boleh duduk. Terima kasih. Okey, soalan yang kedua. Saya nak tanya. Okey, cuba tengok atas meja masing-masing. Nampak tak apa yang ada dekat atas meja? Nampak? Buku, cikgu. Betul. Semua nampak kan apa yang ada dekat atas meja adalah buku. Okey, jadi buku itu adalah sumber seberapa? Siapa boleh jawab? Sumber kedua, cikgu. Okey, Nur Fadlin dah jawab. Betul. Terima kasih Nur Fadlin. Jawapan awak betul. Ya, jawapannya adalah sumber kedua. Sama-sama, cikgu. Okey, soalan yang terakhir saya nak tanya. Okey. Soalan ni kena bagi pendapat sikit. Nyatakan sumber sejarah waktu kini. Siapa tahu? Sumber sejarah yang terkini. Itu. Ya, Ustazah Nur Syahira. TikTok? Ya. Okey, jawab. Terima kasih Nur Syahira. Okey, jawapannya kurang tepat. Jawapannya kurang tepat. Tapi yang sangat dibanggakanlah sebab dah cuba menjawab. Okey, Nur Fadli nak cuba. Okey, apa jawapan dia? Laman web. Laman web. Okey, betul. Terima kasih Nur Fadli. Okey, selain daripada laman web ada juga sumber-sumber, contoh dia macam akhbar ataupun majalah. Okey, sekian itu saja.